Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Jadi tuan-tuan mesti ingat, nak faham Quran tu mesti mula-mula sekali kita kena faham sorof. Ya, sorof ni bagaimana perkataan tu terbentuk, tercantum, bagaimana ayat tu susun, itu sorof. Kalau kita belajar tentang mabni murad, itu sorof. Ni kita belajar tentang sahih, mu'tal, itu sorof. Ya, kalau kita nawar itu kita kata mu'tal, lafif, makrun ni tak? Itu sorof. Dia tak ada makna sorof tu, ya. Okay, itu sorof. Jadi pada malam ini kita lihat aspek overall, iaitu balaghah, supaya anda faham secara overall apa itu sebenarnya dalam balaghah. Jadi baru kita buka buku Al-Kafi fil Balaghah. Yang overall ni yang lebih mudah kita faham dulu, ya. Yang apa tu, yang dalam ni yang detail sangat-sangat. Jadi ini cukup dah, tak payah buku lain dah, balaghah ini cukup, ya. Ada semua buku ni? Ada semua. Kalau tak ada, nanti kita order, nanti kita placekan setiap orang tu mesti dapat buku ni dan mesti hafaz, ya. Balaghah kira husnul kalam, ya, istilah dia cakap baik. Nombor satu, cakap baik. Cakap pelan, bukan pelan, mana bahasa baik, bahasa lembut, bahasa kasih, bahasa sayang, itu balaghah. Ya, sebab balaghah ni artinya sampai tiba penghabisan, ya. Ucapan orang tu sampai maksud matlamat, seperti mana apa yang berlaku sebenarnya. Itu term tu mesti ingat. Kalau kita ingat term tu, maka kita belajar balaghah lah. Jadi bahasa-bahasa kasar, carut, maki hamun ini, walaupun dia maki dengan lembut, ya, celaka kau, itu bukan balaghah. Sebab di mana dia bukan husnul kalam, dia sudah tidak bagus. Itu bisa ingat balaghah. Balaghah ni, pasal tu ayat-ayat Allah Ta'ala banyak balaghah sebab bahasa baik, bahasa lembut, bahasa kasih, bahasa sayang, bahasa pujuk, bahasa rindu. Sebab itu dia kata balaghah. Yang pertama sekali, tuan-tuan buka muka surat 19, baris yang ke-6 dari bawah, ya. Itu mesti ada lain. Buku baru Ustaz, sayang ada lain. Jangan. Bukan ada lain, apa tu, buat shadow tu, beli yang kuning. Jangan beli yang lain pada kuning. Yang lain pada kuning, dia akan turun bawah. Yang kuning yang baik. Yang kuning bukan sebarang kuning. Ada kuning yang keras, kuning yang lembut saja. Okay? 19. Boleh? Cuma tu izan. Kenapa ada izan tu? Izan tu dalam bahasa yang mudah, therefore ni kalau 19 Ustaz. 19 ada tamhid di atas tu. Salah. Ada tamhid, ya. Oleh demikian, Tadi ada demikian. Jadi kalau dalam simpulan ayat, bukan simpulan bahasa, simpulan ayat, bila at the end of the simpulan ayat dia kata kalau begitu, ataupun conclusion, ataupun therefore lah, therefore kuat. Tadi ahli bahasa tadi saya mengajar di sana, dia kata ustaz, yang paling sesuai izan ni therefore mana dia conclude everything. Fal balaghah, maka balaghah inda ahli lughah, di sisi ahli bahasa dia husnul kalam. Nombor satu, cantik bahasa dia, cantik ucapan dia, ya, lembut ucapan dia, ya, mesra pengguna dengarnya. Lepas tu maaf fasah hati bersama dengan kelancaran, lancar, tak tegak-gagap. Wa adai, ya, sempurna penyampaiannya. Adai itu sempurna penyampaiannya. Macam kita solat, usolli fardhu ma'rudi tata-tata ada sempurna, bukan tunai.
sempurna. Dirayatil makna, mencapai matlamat, makna terakhir. Maknanya makna yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tu fulfill. Itu maksud ibadah. Ya. Ke mana Ustaz? Ya. Betul, 19 Tamhid kena ada tamhid. Ya, okey, dapat dah ya. Okey. Okey, dapat Okey. Jadi tadi tu. Betul tu ya. Okey. Riwayati tu mana? Matlamat akhir. Matlamat akhir, makna yang dikehendaki. Makna tu, makna al-murad tu yang dikehendaki oleh Allah. Boleh? Ajar? Okey. Dapat kan? Dapat? Kalau dapat? Okey, tuan-tuan salin je yang saya bagi ni dulu Jadi untuk mencapai kata-kata itu balaghah, iaitu tuan-tuan buka muka surat 20. 20 pelan-pelan ya. 20. Kita kena faham dulu konsep ni. Kalau tak faham konsep ni, kita tak boleh belajar balaghah dengan detail. Sebab tu kita tak ada dia punya fahaman yang konkret on balaghah. Kira pada balaghatul kalam fil istilah, tulisan merah tu. Ya, okey, tengok Istilah balaghah yang dikehendaki dalam kajian ini ialah qiyas. Qiyas ialah mutabaqatul kalam, sama ucapan. Mutabaqah tu sama. Mutabaqah tu sesuai, serasi. Ucapan ini dia kata umum lah, bukan Quran saja. Ucapan yang serasi limuqtadahal, bagi keadaan yang sebenarnya, situasi yang sebenarnya. Muqtadah tu situasi yang sebenarnya. Kalau kita cerita Mekah tu cantik sungguh. Limuqtadahal itu term yang sangat popular dalam balaghah. Muqtadahal tu keadaan yang sebenarnya. Sama seperti mana cerita. Ada orang cerita bukan main hebat, tapi sebenarnya tidak. Jadi Quran tidak begitu. Okey, man yukhadibu, orang-orang yang bercakap dengannya. Maaf fasahati, fasahah tu lancar. Mufradati, lancar sebutan kalimah. Mufradat tu ajar saya ni vocabulary. Vocab word by word. Vocab. Maaf fasahati, mufradati wa jumalihi, dan ayat dia. Jadi ini tuan-tuan kena hafal. Saya belajar dulu, you must remember word by word and then fully understand this term. If not, you may drown in the knowledge of balaghah. Boleh tenggelam, tak tahu. Jadi tuan-tuan faham balaghah adalah apa yang diucapkan sama seperti mana keadaan sebenar. Ya, berserta dengan lancar bertutur, mufradat dia tersusun, dan ayat-ayat dia cantik. Itu dari segi istilah. Tambah lagi pada di atas tadi, cakap baik, fasih, ya, lembut cakapnya. Ingat term tu ya. Payustara tu, maka disyaratkan condition dia untuk menjadikan kalimah itu balaghah, ada dua syarat. Ya, syartani. Ma makna syartani? Kalau tanya ma makna syartani, jawab dua syarat tu, faham lah tu. Boleh pergi Mesir lah. Kalau tanya ma makna syartani, dua syarat, dah boleh pergi Mesir lah. Tuan-tuan puan, spend duit. Ini yang tuan-tuan spend ni betul-betul untuk masuk ke kubur. Betul tak? Yang ada dalam pen tu betul-betul lagi duit kita. Tuan-tuan besok pasti hampir kembali orang. Pergi, saya kata dekat kelas, sampai 4 orang nak pergi ustaz. Duit banyak, ada orang 1 juta sekolah ambil duit. Tapi apa faedahnya? Keluarlah sampai 10,000 pergi 6 bulan di Mesir. 10,000 je untuk tuju akhirat, untuk masuk ke pintu syurga. Takut ke? Kalau 1 juta ambil, kena masuk bank 1 juta, yang kaya bank. Betul tak? Keluar 500,000, simpan saya 200,000, bagi saya simpan terus, simpan amanah. Balik Mesir besok, bagi balik.
tak ada gua. Dua syarat. Yang pertama, ini yang orang tengok YouTube suka ni, dia kata banyak. Bila tak suka, ustaz, kenapa tak ada joke, ustaz? Tak ada joke pula. Yang pertama, hendaklah an yakuna, hendaklah fasih. Mana fasih? Lancar apa? Bokeh. Lancar perkataan tu. Perkataan tu sebut senang. Perbendaharaan kata. Mana kata? Bokeh tu katalah wal jumal dan ayat. Jumal tu mana jumlah. Orang namu dia tak kata ayat, dia kata jumlah. Satu. Yang kedua, an yakuna, hendaklah mutabikan, sesuai, sama, limuqtadahal, bagi keadaan sebenar. Maknanya apa yang dituturkan sama seperti benda keadaan sebenar. Ya, sama ada yang telah lepas Tuhan ceritakan, yang sedang berlaku Tuhan ceritakan, yang akan datang yang kita tahu Tuhan ceritakan akan berlaku sama. Kalau Tuhan kata setiap yang susah senang, maka setiap yang susah senang betul akan berlaku benda tu pada kita. Tapi ramai orang tak sabar, tak sanggup susah, give up dengan susah. Betul tak? Itu dalam tu, itu balagah tu. Inna fa'ilan balagah tu. Okey, habis ya. Tuan-tuan, itu ingat saya bagi dulu. Yang lain tu nanti kita baca sendiri. Muka surat 22 21 22 ke 23 yang ada kaifah. Kaifah ya. Kaifah yang talikul insan al-balagh. Kalau kita manusia ni tidak mungkin dapat meniru Al-Quran sebab kita manusia, tapi dia kata bagaimana kita nak dapat ilmu balaghah yang ada dalam Quran tu. Bagaimana cara kita nak dapat? Kalau pun kita tak boleh nak buat balaghahnya, jangankan kita penyair Arab pun kagum dengan Al-Quran. Kita ni siapa dia? Kita ni punya manusia biasa kan. Penyair Arab tu yang dulu-dulu hebat penyair tu tak boleh. Dia kata la sabil. Mana la sabil? Tiada jalan. Tiada jalan. Bukan kata tidak ada Quran sabil kan? Tidak ada jalan ilam tilatil balaghah ila kepada imtilak memiliki ilmu balaghah. Tidak ada jalan yang shortcut untuk kita memiliki ilmu balaghah illa melainkan bimuda wa mati, berterusan senantiasa an-nazar, melihat ila fi kitabillah, kitab Allah azza wa jalla, wa ahaditsir rasul. Ya, dua-dua sumber ni yang besar, kitab Allah, hadis Rasul. Kalau kita tak belajar balaghah, macam mana kita nak tengok ayat-ayat ini ada balaghah? Macam mana tak nampak? Jadi hari ni kita belajar balaghah, tuan-tuan ya. Saya tanya guru saya yang masih ada lagi, balaghah ni makan masa 10 tahun. Nak mengkaji seluruh Al-Quran balaghahnya 10 tahun. Tapi saya rasa saya nak jadi tak boleh, lepas tu saya nak pakai shortcut ni supaya tuan-tuan tahu balaghah tu benda macam kata Kuala Lumpur tu apa? Kuala Lumpur tu KLCC, kereta api, Masjid Negara, Coket, Akik 3 kota, apa lagi sebut 100. Kuala Lumpur, apa tu, Datuk Keramat, Pasar Seni sebut 100. Dia kereta api lagi, Hotel Majestic, Parlimen, betul Pahlawan. Boleh sebut 100 tak? Mid Valley. Sebut pasal bak kain, sebut lah Mid Valley. Gester, Jekyll, Jaga Syekh Alam, Masjid Negara. Alam tak ada. Sebutlah apa? 100 sebut. Yes. Jalan ke India. Brickfield. Lepas tu Brickfield tu ada, di Brickfield tu ada mana apa? Little India. Little India. Sebut. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh sebut itu semua tentang KL, maka KL lah tu. Boleh tak? Kalau tuan-tuan boleh sebut term-term yang 120 lebih ni, saya kata dalam balaghah ni, ya itulah ilmu balaghah. Ya, profesor pun yang tamat balaghah pun tanya, dia tak tahu juga, dia kena buka buku juga. Betul tak? Apatah lagi kita profesi. Okey. Sekarang ni tuan-tuan faham balaghah? Okey, jadi untuk nak jadikan ayat itu balaghah, ada 3 bidang ilmu yang kita kena belajar.
Ya, ulama bahasa kata. Iaitu yang pertama ilmu bayan. Okey. Boleh ni? Kita nak rehat dulu. Pen sana. Okey. Okey. Tentang ni ilmu bayan. Boleh tak ni? Ada tempat tadi kau boleh Ustaz lebar sangat. Semua tak betul. Tulis kecil Ustaz kecil sangat. Habis nak macam mana? Lebar sangat. Lebar sangat. Dah okey betul. Di sana komplain, sini tak. Ini baik Ustaz. Ha? Baik. Sebab orang yang komplain ni dia segi kuku. Dia kata lebar sangat. Lebar sangat. Gemuk. Bagi yang kurus kan. Okey, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama dia panggil al-bayan. Anak kurus kan macam Ya. Gemuk ke? Kurus dia. Gemuk tu. Tak apa tadi. Gemuk ni apa dia gemuk. Oh, luar je. Senang nulis. Jangan sebut maksud sensitif. Ilmu bayan. Okey, yang kedua ilmu Ini yang tulis jani. ilmu badin. Betul, badin. Yang ketiga al-ma'ani. Betul. Ini kemahiran yang ketiga sebelum selepas sarah dan nahu. Ya, ada lagi satu fasahah. Ya, jadi dalam balaghah yang kita belajar tadi sampai usul intihak berhenti. Lepas tu husnul kalam. Jadi inilah 3 sub skill yang Allah SWT gunakan untuk menjadikan kalam itu kalam balaghah ataupun kalam balari. Boleh? Boleh? Malam ni tak habis. It needs 3 weeks to conclude all over the sub skill dia. Okay? Ustaz kata 10 tahun tu. 10 tahun tu nak tahu Quran, nak buka. Nak buka Quran. Nak buka Quran macam kita baca Amidah Sa'alun. Itu ada tak balaghah? Ada. Balaghah apa? Nak mengenal benda ni dalam Quran, itu proses yang sangat lama. Saya pun tahun 1 hingga tahun 3 belajar balaghah. 3 tahun. Itu 2 jam seminggu. Tuan-tuan ni dah boleh kalah. Ya? Ini isi dia. Jadi apa makna bayan? Ingat lagi dah bayan mana? Jelas, nyata. Terang benderang. Jadi untuk bayan ini, untuk mencapai bayan ini ada 5 sub skill. 1, 2, 3, 4, 5 sub skill. Okey. Okey. Jadi untuk makni 1, Tu badik Ustaz. Badik. 2, badik untuk badik 1, 2, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ni untuk badik, ya. Untuk makni 3. 1, 2, 3. Lepas tu ada pecahan banyak. Tuan-tuan, ini tengok dulu, ya. Okey. Okey. Yang pertama kita belajar dah iaitu at-tashbih. At-tashbih ni perbandingan. At-tashbih perbandingan. Banding. Dalam Quran banyak banding. Okey. Tuan-tuan rasa mudah kan sebab dah belajar kan? Dan perbandingan ini ada 4 rukun. Rukun ni ada 4. Ya. Kita belajar dah dulu rukun ni ada 4. Yang pertama dia kata musyabbah. Betul tak? Yang kedua musyabbah bi. Yang ketiga alat. Yang keempat wajhu syabah. Wajhu syabah ni aspek persamaan. Bidang persamaan. Wajhu syabah. Saya rasa lebih mudah sebab kita dah pergi 2 kali dah. Okey. Saya ambil contoh, kita kata Muhammadun. Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kal bahri. Muhammad itu seperti laut.
fil jud. Muhammad itu seperti laut dari segi pemurah. Laut ni kita cebok apa benda pun macam-macam kita dapat. Sotong, tak sotong dapat ikan. Semua kan? Muhammad ini pemurah bukan dari segi itu, tapi pemurah dari segi ilmu. Ya, dari segi dia sendiri harta pun sampai sanggup bagi orang pemurahnya, dan dia simbol pemurah umat Islam adalah Nabi Muhammad. Okay. Jadi tuan-tuan, belajar tak? Ini musyabbah, ini musyabbah bi, ini alat, ini alat, dan ini wajah. Wajah sama. Ya. Musyabbah ni orang yang kita banding dengan siapa? Laut ini dinamakan musyabbah bi. Apa benda yang dibandingkan dengan laut. Lepas tu dia banding tu tentang apa? Apa benda antara Muhammad dan laut tu sama dari segi pemurah. Tapi pemurah laut tak sama dengan pemurah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak? Jadi kita faham betul. Okey? Pemurah Muhammadun kal bahri bil jud. Okey? Setakat ni faham? Dan rukun-rukun tasbih ini menjadi syarat kepada tasbih dan juga digunakan oleh semua bahagian-bahagian dalam Allah. Ingat tu. Ya? Semua kerana balaghah ni dalam Quran banyak menggunakan perbandingan. Banyak menggunakan perbandingan. Tuan-tuan, cepat-cepat ambil CD ni. Perlu kan? Banyak menggunakan perbandingan. Okey. Apa benda wajib syabah? Aspek. Ya, aspek perbandingan. Okey. Kita memang buat saya dengan Haji Mustafa. Ya tak? Okey. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, yang kedua, dia kata al-haqiqatu wal majaz. Ni. Mana hakikat? Mana hakikat pula? Mana hakikat? Hakikat benar. Betul. Itu bahagian yang kedua. Dalam Al-Quran itu ada ayatnya menggunakan makna yang betul, tapi ada maknanya pinjaman. Al-majaz tu artinya pinjam. Boleh? Pinjam ya. Tuan-tuan kena faham betul. Kalau tidak nanti kita keliru. Ingat ya. Okey. Okey. Al-haqiqatu wal majaz. Wal majaz. Okey, salin dulu ni. Wal majaz. Ada satu lagi di bawah tu, majaz mursal. Ada tak? Jangan keliru. Ini al-haqiqah wal majaz. Okey. Okey. Jadi al-haqiqah wal majaz ni, hakikat ni maknanya benar. Al-majaz tu pinjaman. Jadi untuk hakikat majaz ada A dan ada B. Jadi kalau buat sentence hakikat wal majaz tu boleh kita kata Hakikat kebenaran kan? Kebenaran. Nanti saya bagi sampel dulu. Yang benar bukan dan yang tidak. bukan maksud sampel, maksud saya Makna dia. ayat tu nak Dah ayat tu dua. dua Mana jadi satu hakikat, satu majaz. jadi Tapi dia combine sekali. Hakikat dan majaz. Ya. Wow tu dan lah. Ya, dan mana bukan dua perkara yang Sama. satu, tapi dua perkara yang dua benda berlainan. berlainan. Tapi dia duduk bahagian kedua. Okey. Nah, sebab tu tengok contoh dulu. Okey. Sebagai contoh, kalau saya kata, okey, saya kata, okey, beri makna al-asadu, Singa. singa, ya'ishu, hidup. hidup, fil ghabah, dalam hutan. Kan, ramah. Betul tak? Betul. Jadi kalau betul, hakikat lah. Hakikat. Dalam ayat Quran banyak yang betul ini, yang hakikat. Tapi banyak juga yang dia majaz. Majaz tu dipinjam. Majaz ya. Tu salih betul. Ni kita nak kemas ni. Salih betul-betul.
beza al-haqiqah wal majaz dengan al-majaz mursal. Ya? Kalau saya kata ni, kalau saya kata al-asadu yaktubu, ni yaktubu. Tulis. Baca khutbah. Oh. Singa baca khutbah alal mimbar. Ini tak Majaz. Singa ke baca lari habis orang. Adakah dia singa? Dia Bukan. orang yang Tapi dia garang macam Singa. singa. Jadi dalam ni ada tak tasbih? Ada. ada. Tapi ada banyak tak ada. Al-azadu ada. Ya. Tak ada musyabbah tak ada. Lepas tu alat tak ada. Tak ada kan? Ada musyabbah je ada. Dia sepatutnya di sini dia tulis ustaz macam singa. Baca khutbah tadi bah. Itu baru tu. Tapi di sini kita al-asadu je. Cuba buat iklan. Masjid Farah Jaya ini khutbah akan dibacakan oleh seekor singa. Semua orang tak pergi sembahyang. Takut kan? Tapi janganlah kita macam tu. Ya, maknanya Alah apa Ustaz? alal mimbar. Oh, mimbar. Mimbar ni orang lelaki je tahu. Tempat orang baca Perempuan pun khutbah. tahu. Ustaz, yang A tu Ustaz, ala sadu tu maksud dia Al-asadu ni singa. singa apa itu? Singa Aha. hidup Hidup di hutan. Maknanya betul tak? Okey. Singa tak duduk di masjid kan? Okey. Tapi kalau singa baca khutbah di masjid, singa betul ke? Bukan. Dia tasbih kan. Orang garang tu dengan singa. Okey, jadi ini maksudnya majaz. Ini majaz, B majaz, ya, dan yang ini A ini hakikat. Okey. Singa membaca khutbah di Dia mimbar. akan nampak. Jadi singa situ bukanlah orang, tetapi mungkin seorang pembaca khutbah yang garang. Okey. Pakai wisil. Ada, okey. Yang ketiga, majaz mursal. Okey. Okey. Yang ketiga, ni majaz sama tak? Sama ya. Majaz mursal. Majaz mursal dulu kita kata sini halus, betul tak? Ya. Cuba sebut majaz mursal. Term-term ni kena ingat ni, at-tashbih, haqiqah wal majaz. Ingat singa baca khutbah, singa duduk di hutan. Lepas tu majaz mursal. Majaz mursal ni dia halus. Saya dah beritahu kan? Jadi tuan-tuan dalam buku ni detail lagi. Ini secara kasar yang kita buat. Okey. Majaz mursal ada 8. A, B, okey, C, D, E, F, 2, 4, 6, G, H. Okey, 8. Tuan-tuan boleh ingat 8 ni keyword ni? Jangan bertukar dengan yang ni 2 3 belah ni. Jangan bertukar. Semua sekali 129. Roughly dengan halus kasar. Itu nak belajar tu saya rasa 2 hari habis. Nak kenal kan? Ini sekarang kita dah kenal berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tolak lagi 129. Mana saja dah 15 lah. Kalau lanjut sikit ada kuih cukup, kita mungkin 30. Kata pada kuih. Kuih banyak-banyak. Boleh? Okey. Yang pertama, dia panggil sababiyah. Cuba sebut sababiyah. Sababiyah. Saya macam nak menangis tau bila apa tu tuan-tuan boleh sampai ke Balarah ni. Sebab tak boleh ngajar Balarah kalau nahu tak habis. Ini nahu yang belajar 10 tahun pun jangan cuba berterabur lagi. Tempat lain lah sini ke? Sini ada. Oh berterabur je macam tu. Betul. Tapi tuan-tuan, belajar nahu apa juga tuan-tuan jangan fikir nak ingat. Jangan nak ingat. Faham. Nak tahu. Bila sebut jawapan tidur pernah dengar tak? Ada. Apa dia? Tak tahu. Bawa isi. Tak tahu lah. Mari bawakan isi. Boleh bawakan isi.
Tahu macam tu pun dah cukup dah tu. Tapi sayang. Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan tidak buat latihan. Biasalah kan? Ha. Kalau buat latihan, tiap-tiap hari buat latihan 2 jam sehari, apa jadi? Pandai. Pandai. Nah, pandai kan. Tempat lain tu saya ambil gambar. Dia punya beg tu, ambil ikatan beg tu macam mana. Mari balik tengok sama tak beg tu. Memang tak oke. Dia kata cucu Ustaz, cucu yang dosa. Itu fitnah terang-terang dari cucu. Cucu tak kisah apa. Ya, atuk yang ada dia ada situ jalan. Okey, sababiyah. Sababiyah ni sebab menjadikan sesuatu. Sebab. Okey. Macam saya kata apa tu? Najahuka. Saya ambil dia punya catatan ni. Najahuka. Kejayaan awak fi yadi. Sampai tak? Dalam tangan saya. Apa maksud dalam tangan saya? Adakah tangan ustaz tu menjadikan budak tu berjaya? Bukan. Tangan tu maknanya usaha ustaz. Jadi itu nama dia sebab. Sebab tangan ustaz lah awak berjaya. Mana sebab ustaz ajarlah, insya-Allah awak boleh berjaya. Jadi dia kata najah, bukan your success within my hand. Is my hand. In my hand. Oh, minta maaf lah. Salah. In my hand. Maksudnya your success is in my hand. Betul grammar tu kan? Jadi kerana dia pula balaghah Inggeris pula. Jadi balaghah Arab pun tak faham balaghah Inggeris pula. Najahuka fi yadi. Fi yadi. Makna yadi ni tangan. Bermakna usaha ustaz. Tangan dibandingkan dengan usaha. Ada tak tasbih? Kan? Tasbih tapi tak ada usyabah. Ingat dalam ayat Quran bila kata balaghah, bila ada balaghah, yang tasbih saja yang ada tu 4 rukun. Yang lain tu mungkin ada 2 rukun tinggal, mungkin ada 1 saja rukun. Okey? Mesti tetap mesti ingat tu, mesti bear in mind that hanya tasbih saja yang ada 4 rukun. Yang lain tu mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin tinggal 1 dan sebagainya kan. Okey. Yang kedua, dia panggil musabbabiyah. Tambah min. Musabbabiyah. Ya. Penyebab. Okey. Okey. Umpama dalam Quran, wa anzalallahu minas sama'i rizqa. Apa ni wa anzala? Anzalallah minas sama' dari langit. Betul dah boleh terjemah Daripada langit rizqa. rezeki. Maknanya Allah telah menurunkan rezeki dari langit. Apakah dari langit tu turun kuih gomok? Adakah langit tu turun kuih-kuihnya dari langit ke beli ni? Ni karipap. Rezeki ni bukan maksud kuih ni. Maknanya rezeki ni maknanya segala apa yang menjadikan rezeki tu daripada air, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada segala apa tu tanaman. Itulah rezeki, tapi dia katakan rizqa umum. Jadi ini musabbabiyah. Musabbab ni ya, daripada langitlah turunnya rezeki. Maknanya langit tu menjadi penyebab kepada turunnya rezeki. Tuhan tak kata rezeki tu datang dari bumi. Dia kata dari langit. Mana maksud dia di sini air. Air tu maksud rezeki. Okey, tapi di sini dia sebut rezeki. Ada tempat lain dia sebut air. Okey, setuju? Jadi di sini ingat tangan, sini ingat rezeki. Okey? Sini ingat Nabi Muhammad seperti laut. Ini ingat singa. 1 singa hutan, 2 singa mimbar. Ingat itu kalau nak ingat. Saya kata bapak-bapak, Kak An Solih Pusir ni,
very difficult to understand balaghah kalau tak ada saya. Sangat susah. Ini belum bercantum dengan yang banding maknanya lagi. Ini baru bayan. Jadi inilah ayat-ayat bayan yang Allah Ta'ala turun menjadikan dia itu betul-betul bayan. So lepas ni kita cari dalam Quran, dan kita guna buku ni, kita baca. Setelah kita faham dia punya apa tu framework dia. Yang ketiga, dia bagi iktibar makan. Cuba sebut. Makan ni bukan makan. Iktibar ni mengambil kira benda lepas, mengambil kira cerita lepas. Nah itu saja. Iktibar ni mana mengambil iktibar apa yang lepas. Okey, dalam Quran banyak. Okey. Okey. Sebagai contoh, wa'atul yatama amwalahum. Wa'atu, mana wa'atu? Atu, daripada atas. Datang. Datang kan? Berikan. Al-yatama, Ayat anak yatim. yatim. Amwalahum. Harta mereka. Jadi maksudnya ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang yang lepas dan juga orang-orang yang akan datang yang belum lagi yatim anaknya, supaya serah harta anak yatim tu bila dia dewasa. Hari ni orang senang-senang saja. Seorang suami meninggal, maaflah kalau ada kena sini, meninggal harta 100,000 dan ada anak lelaki perempuan, isteri tu hanya dapat 1.8 saja. Maknanya tak sampai 10,000 lebih je dapat. Dia tak boleh belanja duit tu kerana itu amanah. Tapi hari ni orang ingat duit tu semua duit suami, duit isteri, beli gelang, beli apa, beli tapai, buah-buah makan semua. Kan? Tak peduli anak yatim. Itu satu dosa bukan kecil tu. Orang tak sedar tu, orang ingat, oh aku bukan ayah, suami ayah dia, aku pula belanja. Sedangkan duit tu adalah duit anak yang kecil tu. Sebab itu dalam Quran dia pesan ni, kata, jangan tukar harta. Wala tatabaddalul khabith. Jangan kamu tukar harta kamu yang buruk dengan harta dia yang baik. Kereta kamu yang buruk kamu tak pakai, kamu pakai kereta anak saudara kamu yang ayah dah meninggal. Itu dosa, hukumnya haram. Tapi orang sedar tak? Itu dengan sebab balaghah kita tahu. Aku tak tahu balaghah tak tahu. Okey? Jadi iktibar makan ni ayat dia wa'atul yatama amwalahum. Tu ni fi'il amal, tunaikan. Al-yatama Iktibar makan ni tu pun. iktibar tu mengambil kira perkara lepas. Perkara lepas. Sebab ayat Iktibar perkara yang lepas. Sebab banyak berlaku kes-kes anak yatim ini yang tak diambil berat oleh penjaga dia. Ya, sama ada mak sendiri, bapak sendiri. Ada anak yatim, mak meninggal, ya, mak kaya, bapak guna sewenang-wenang harta anak yatim, harta mak dia. Bila seorang meninggal, sama ada perempuan atau lelaki dan ada anak, jadi suami atau isteri itu hanya berhak 1.8% saja. Kalau tak ada anak, 1 quarter. Bukan 1/8, quarter. Tapi hari ni masa budak tu kecil, dia tanda semua. Jadi satu dosa. Konon-kononnya nak mengambil tanggungjawab kan. Wa tu dia tamat amwalhu. Amwal ni harta. Okay. Jadi di sini adalah nama dia apa tu, iktibar makan. Cuba sebut iktibar. Iktibar ni mengambil pengajaran. Makanan apa yang telah lepas. Yatama. Yatim. Mufrad dia yatim. Lahum tu. Lahum ni. Lahum. Ni lahum. Alah, tidak sikit pun dah tak belajar. Macam mana nak kena Allahu Akbar. Tak begitu. Biru. Okey. Tapi kalau boleh pergi kita hantar itu sana dulu dalam 2 minggu ya? 2 minggu tak pandai, tak pandai pergi bon duit je. 2 minggu saya duduk. Oh, sudah duduk memang lah. Tinggal lah anak murid tahun. Betul. Saya kata terus terang, kalau anda ada duit, anda ada ilmu ni depan mikrofon ni,
Lebih baik anda duduk berhijrah surau-surau masjid tu, pergi belajar dia lebih baik pergi sana. Pasal anda pergi sana, anda belajar sumber ilmu. Boleh baca dan boleh mengajar orang balik dalam bahasa Arab. Setahun saja cukup. Ada orang dah 20 tahun, 15 tahun pencen bertukar masjid. Pergi pagi petang siang malam tajwid, tapi perangai tak berubah. Betul. Dia masjid gosip. Betul, perangai tak berubah. Saya dapat tahu tadi, main kutu 1000 sebulan. Main tahu bukan kutu. Tahu dah? Main kutu. Bila main kutu tu, siapa masih dia kena bayar, tak adalah duit belanja. Suami bagi belanja tak ada. Kalau naik suami, kalau suami tak ada, mana harta nak yatim ambil. Unggah bayar kutu. Apa benda lah yang banyak perangai ni kan. Main kutu. Kan? Saya kata, ada dok Ustaz 1000 dah Ustaz. Kalau 10 orang, oh banyaknya 50,000. Jenuh nak bayar. Anak beritahu, jangan marah. Mana ada. Apa hukum Ustaz? Dia main kutu. Hukum dia kalau menipu dosa. Kalau tak Tak ada ada berlaku penipuan, manusia akan dapat. memang akan dapat. Kalau dia agree, tak ada masalah. Tak salah. Mana salahnya kecuali kalau dia kenakan riba. Tak salah. Sekarang ni kalau saya nak buat rumah, saya perlukan 1,000. Tuan-tuan pinjam kutu saya 20,000. Bulan depan Tuan Haji Mustafa pula ambil 20,000 soal bayar tadi. Tidak salah. Dari segi hukum tak ada. Tapi ada juga lah sikit kebimbangan. Dia panggil dalam hukum jual beli, hukum mentadbir wang ni, takut ada gharar. Gharar ni, ada seorang tu bila tiba dia gilang dia balik Pakistan. Nak sebab kita main guna orang jual kapek kan. Kena jadi tu. Gharar. Pastikan orang ni duduk di kampung selamat. Mana kampung selamat di sekitar ni? Kalau ada seorang jual kapek, jangan. Itu gharar. Nanti dia ambil dulu 200,000. Tak datang. Cari kat Pakistan tak jumpa dia. Dia pindah Bangladesh. Teruklah. Okey, yang kedua dia panggil i'tibar mayakun. Yang kedua dia i'tibar sayakun. I'tibar ni mengambil kira apa yang akan berlaku. Sayakun. Yang keempat kan? Ini yang keempat. Empat D. Sayakun. Mengambil kira apa yang akan berlaku. Makanan yang telah. Ya. Tuan-tuan hafal dulu. Jangan fikir lagi nak contoh-contoh ayat. Ingat ni, ingat D ni, C ni anak yatim. Bila anak yatim tu tuan-tuan boleh tak ulang. Ya. Kita kena wajib hantar serah harta anak yatim bila dah cukup masa. Dah tak boleh makan harta anak yatim. Itu balangan tu. Ya. Tu dia hantar amwal. Saya pun dulu. Saya aku ni mengambil kira apa yang akan datang. Ini lepas, ini akan datang. Sebagai contoh dia, okey, mudah je. Ya. Katakan Muhammad yusalli fil masjid. Muhammad sedang sembahyang di masjid. Itu i'tibar masa itu. Mudah tak? Dalam ni dia bagi ummi. Mana ummi? Ibuku. Tatbuku masak al-aruzah. Nasi. Ibu masak nasi. Ini i'tibar masa itu. Ibu sedang masak sekarang berlaku. Jadi dalam balaghah kita kena cari mana ayat-ayat yang D, mana ayat yang C. Ini bukan ayat Quran. Ini ayat contoh biasa. Cuma ini satu ayat Quran. Kenapa ayat Quran tak jumpa? Sebab bukan senang tuan nak pergi balaghah ada ayat Quran. Bukan senang. Macam tuan dapat buku hadiah kan. Dia kata hadiah tu, buku hadiah tu bisyawahidil Quraniyah, dengan ayat-ayat Quran. Bukan nahu salah tanpa ayat Quran. Okey. Boleh kita pergi I? Sekejap, tu Muhammad Yusalli fi fil masjid. Yusalli fil masjid. Apa nama fil masjid? Jadi kalau dari segi nahwu, puan ajarkan so Muhammad mubtada. Benar?
yusolli fil masjid jumlah fi'liyah fi mahali raf'in khabar. Kira saja. Nahu tu ummi mubtada. Tatbuhu ini mudhari', ini tatbuhu. Dalam tu ada fa'il iaitu Umar. Al-aruzah maf'ul bih. Jumlah fa'il maf'ul bih fi mahali raf'in khabar. Betul tak? Itu nahu. Jadi ingat dalam setiap balaghah ada nahu. Dan tidak semestinya dalam nahu ada balaghah. Itu ilmu dia. Ada juga ayat yang tak ada balaghah biasa ya. Masak nasi. Jadi contoh yang saya bagi ni, tuan-tuan cuba ingatkan. Buat satu jadual bawah. Ini term contoh. Jadi ini contoh dia sum makosat hulu hukum kan? Kosat, sum makosat. Kemudian Allah kira hati mereka. Okey. Seterusnya kita lihat okey. Juz'iyah. Juz'iyah. Cuba sebut juz'iyah. Juz'iyah ni bahagian. Juz'u. Bahagian ni. Bahagian. Kita cari apa dia ayat juz'iyah. Ya. Saya nak katalah, tuan-tuan carilah guru kalau saya tak ada, lanjutkan belajar balaghah ni. Pergi saja sekolah Arab, tanya ada tak guru balaghah sini? Saya nak ajak jemput mengajar orang saya. Bawalah. Kalau tuan-tuan ada kemampuan, maknanya kumpullah rakan-rakan di rumah, tak mampu setiap minggu sekali sebulan. Orang ni sekali panggil guru aja. Kumpul whisky pakai mereka dulu. Okey. Apa ni juz'iyah? Juz'iyah ni dia punya contoh dia dalam Quran. Irka'u ma'ar-raki'in. Irka'u apa dia irka'u? Rokok lah. Ma'ar-raki'in. Maksud bukan kata rokok, maksudnya semayang lah. Tapi Tuhan guna rokok. Tuhan tak kata semayang lah. Berjemaah. Bersama orang semayang, berjemaah lah. Tapi dia kata rokok lah. Bersama-sama dengan orang yang rokok. Maknanya bila itu Tuhan suruh jemaah. Tapi dia tak kata berjemaah lah. Dia kata rokok lah. Rokok tu reflect jemaah. Irka'u ma'a raki'in. Jadi untuk juz'iyah ni ingat rokok. Ingat? Rokok. Dengan rokok. Juz'iyah, cuba sebut juz'iyah. Juz'iyah tu maknanya rokok tu satu juzuk daripada semayang. Semayang. Ya? Jadi boleh tak kita fikirkan kenapa semayang tu disebut rokok? Maknanya rokok tu hebat. Hebat kita rokok tu maknanya kita pada Allah kan. Lepas tu dia punya falsafah dia tu ada tak? Falsafah rokok tu. Mana beban dosa tu banyak tu. Yang kita keluar tu bila kita rokok tu. Jangan main lah. Ada orang ada mati dalam rokok. Betul tak? Ada apa tu mati dalam rokok. Dalam rokok mati. Dia mati dalam rokok tu banyaknya dosa. Rokok. Tuan Suhail tahulah. Sujud lah lebih. Tak tahulah. Kalau mati dalam sujud, Lagi air, lagi habis lah. Banyak pala. Tak tahulah dia. Itu tak boleh nak tajil. Untuk Allah saja yang Allah tahu je. Irka'u rokoklah kamu ma'ar-raki'in, bersama-sama dengan orang yang rokok. Irka'u ma'ar-raki'in. Nah, kita nak cari tuan-tuan. Ada lagi ayat lain yang ada juz'iyah. Mana Ustaz tulisan ni? Ya Allah mudah tu. Mula tu bulat. Mana bulat? Ini aja. Aja ni ah. Ni ro. Ni ai. Ai tu. Irka'u rokok. Ma'ar-raki'in, bersama-sama dengan orang yang rokok. Ini kita kata juz'iyah sebab Tuhan menyuruh kita sembahyang, perintah wajib solat, dia menggunakan perkataan rokok. Kerana dalam sembahyang itu banyak lagi rukun. Kenapa tak dikatakan takbir dan sebagainya? Dia gunakan rokok. Tapi tadi saya main-main cakap,
Mungkin juga sebab falsafah rokok tu falsafah dosa kan, nak mengeluarkan dosa banyak kan. Kita guna sujud nak ada guna. Tak Dia boleh kamu sujud. tu fi'il amar ke? Ya, dia punya Sujud. amal. Ya, Fi'il rokok nak. amar, Jamak. jamak. Ya, Jamak. Ya, ya. Fi'il amar. Jamak. bukan lama. Itu mereka. Mereka Daripada lah. rokok. Rokok lah kamu. Rokok lah kamu. Mana ada yang amal mereka? Kamu. Dia kata sama dia kerja. Ya. Okey. Kita revision lah salah. Ada orang apa? Ya, Nak mengingatkan balik. tak apa tuan-tuan mesti ingat. Balaga dia concern dengan meaning. Bukan dia concern dengan Nahu. apa kalimah. Nahu. Tidak, dia concern dengan meaning. Jadi di sini meaning dia rokok. Rokok tu Tuhan perintah rokok tu maknanya perintah sembahyang. Sebab rokok itu salah satu sebahagian juzuk daripada rukun sembahyang. Okey. Kalau tuan-tuan boleh keluar ayat tu sudah cukup dah. Salin ayat boleh keluar, lepas tu besok pergi mengajar. Ya, sebenarnya orang yang paling baik sekali orang yang paling mengajar balik. Kan? Sebab lain tu kita nak mengajar mana Ustaz, kita 10 kali tak ingat-ingat lagi. Ambil nota, guna nota tu ajar. Bukan nota. Bukan nota. Itu Imam Syafi'i kata, nota lah yang boleh kita bantu mengajar. Kita tak ingat ni semua sekali. Ya, nota. Tuan-tuan dengar tak saya hari ni cerita tentang Imam Malik keluar dalam internet kan. Saya belajar dulu dari pondok lagi dah belajar Imam Malik ni. Ya. Imam Malik dia dalam berdakwah ketika dia keluar daripada rumah, dia keluar dalam 30 km, 100 km baru balik. Makanan dia tu apa yang ada di kedai dia belilah. Dulu mana ada kedai mamak? Banyak. Dekat sana kan. So dia berjalan. Akhirnya dia penat. Dia berhenti sebuah masjid. Dan dah minta sembahyang, nak minta berhenti tidur situ, orang macam tak bagi, tak kenal dia. Lepas tu dia pun raya-raya tak dapat dia. Akhirnya dia keluar dia tengok. Dia tengok orang jual roti. Sedang nak ambil roti dia. Dia kata, kenapa tuan? Saya ni nak terbaru tidur di masjid, dia tak bagi. Mari tidur rumah saya. Jadi tuan-tuan ingat besok jumpa orang musafir, cepat-cepat ajak berjalan. Ajak tidur dulu. So mana? So dia balik Tapi rumah. kena hati-hati apa Ustaz? bandar Ayat orang musafir musafir kita ada dia niat tak baik. Jangan fikir negatif. Bawa dulu, lepas tu letak dalam jeriji. Ada berlaku. Letak dalam jeriji pergi makan kan. Sebab saya tak tahu awak siapa dia. Jadi orang jual roti ni buat balik dah dia. Balik rumah, beri tempat tidur semua. Melainkan mana? Beri makan semua. Jadi dia orang buat roti ni, setiap kali dia ambil tepung, dia masuk dalam tu, astagfirullah. Dia keluar tepung, astagfirullah. Dia ambil tepung, dia ponek-ponek, astagfirullahalazim. Dia masuk dalam lambung, astagfirullahalazim. 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 Jadi Imam Malik tanya, kenapa? Apa lagi awak nak dengan duk baca astagfirullah ni? Dia kata, saya tak ada apa dah. Semua sekali saya tak nak apa dah. Saya nak satu saja, berjumpa dengan Imam Malik yang besar, yang hebat. Saya tak jumpa dia. Dia kata, dia terkejut lah. Nak jumpa dengan Imam Malik. Sedangkan dia Imam Malik kan. Dia kata apa? Kau tahu tak dengan siapa yang kau jumpa ni? Ya. Ya, Imam Malik. Saya Imam Malik. Jadi kita, kalau begitu Allah Ta'ala nak temukan hajat awak dengan saya. Jadi Allah Ta'ala tak benarkan saya tidur di masjid. Jadi tujuannya untuk bertemu dengan Allah, berpeluk dia. Ya, berpeluk dia kan. Jadi maknanya the moral of the story is istighfar. Istighfar ni apa amalan kita dalam kehidupan? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan punya, tak saya jawab. Ada orang amalan dia, tuan tak semayang waktu tak masuk. Itu dah memang wajib, itu tanggungjawab. Yang tuan bekerja makan gaji tak masuk, yang tuan bukan klinik bagi petang tu tak masuk, itu tanggungjawab kita cari makan. Tapi yang masuk kira dan semayang duha, semayang tahajud. Ada orang dia tak kuat zikir, tapi dia kuat semayang duha, semayang tahajud. 5 waktu dah semestinya dah. Lepas tu ada orang dia kuat beri makan. Ada orang dia kuat semayang sunat, ba'diyah, qabliyah. Jadi tuan-tuan tanya diri kita, saya kuat apa? Apa yang saya kuat? Tanya diri sendiri. Adakah kita kuat zikir? Adakah kita kuat beri makan orang? Adakah kita kuat memomel orang?
Kuat makan. Momen dia mengumpat kan. Adakah. Sampai Nabi kata kalau kita duduk di rumah jiran yang suka bercakap dengan orang, keluar pindah daripada jiran tu. Sampai jauh ke apa. Jangan duduk di sebelah rumah orang tu, kerana bala akan turun kepada dia, kena juga kepada kita. Ataupun kita letak dia dalam kes. Suami isteri. Okay? Begitu besarnya dosa orang yang mengumpat. Ya? Betul besar dosa orang mengumpat. Jadi pada masa kita mati besok, sahabat baik kita sendiri tak ada tolong. Siapa dia sahabat kita? Tangan, kaki. Hari ni kita nak datang kelas, dia bawa kita. Buku tebal dia bawa. Bila ustaz kata jangan bawa buku, kenapa pula ustaz jangan bawa buku? Aku nak cari pahala, dia kata. Aku nak cari pahala ustaz, tak bawa buku. Dah lah tuan aku ni sihat muda segar merah. Buku tak boleh bawa pula. Tak usah, dia nak cari pahala. Tapi besok tuan-tuan, bila dia tanya kita, dia semua diam. Kenapa diam? Dulu kau bercakap, kau tolong aku. Dia dalam Quran kata, Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tuan-tuan, kalau nak kawan kita berjaga, yang ke F. Okey. Faham tak ni? Faham. Ke nak lihat kejap? Lihat pun boleh juga. Bagus juga. Bukan banyak juga. Yang ketiga, kuliah. Juz'iyah kecil. Asyik 3 je Ustaz. Yang ni? Ni lagi. Bagi sendiri lah. Ni doktor. Kuliah ni mana banyak? Besar. Juz'iyah kecil. Betul tak? Kuliah ni artinya besar. Macam kuliah lah. Kalau murid 2 orang bukan kuliah. Itu maksudnya berbincangan je kan. Ini kuliah ni kan. Tak, tadi juziah tadi bilangan tak kan? Bahagian. Sebahagian. Sebab rukun semayang tu rukun ni ada berapa belas? 13 lah. 14 je. Tengok semayang hari rukun tak tengok. Bahagian kecil lah. Tapi dia guna rokok mewakili semua rukun. Bahagian. Yang ni kuliah besar. Okey, kuliah besar. Okey, Kuliah besar. kuliah mana besar ya, semua sekali. Okey. Ada orang dia kata, Syarif tu, mana Syarif tu? Saya minum. Saya minum. Syarif tu, saya minum. Syarif tu, saya minum. Saya minum. Okey. Ma al-bahri. Air laut. Adakah dia minum semua air laut? Tak. Mati. Mana besar tu? Tapi maksud dia sikit. Yang ni, yang tadi, yang juz'iyah tadi sikit maksudnya besar. Yang ni besar maksudnya sikit. Yang ni dia ambil rokok mewakili suruh semayang. Yang ni dia mengambil sungai mewakili sungai tu mewakili besar. Sungai air laut Tuan-tuan ingat ni air laut. Air laut ni kuliah. Okay. Saya minum. Kalau tuan-tuan kata saya minum kopi, sikit je. Kecil. Okay. Tuan-tuan, saya nak suruh hafal contoh saja. Kalau iktibar masa aku ni apa dia? Juz'iyah apa dia? Kuliah apa dia? Kuliah ni Syarif tu ma al-bahri. Saya minum air laut. Dalam ni ada nama. Syarif tu fa'il. Ma maf'ul bih. Mudhaf. Al-bahri mudhaf ilaih. Bila tak? Kalau tuan-tuan dah boleh kata mudhaf, anggap ya, faham dah tu. Memanglah tu. Itulah dia. Bukan nak faham siapa macam mana. Kan? Okey. Seterusnya. Okey. Hal. Situation. F dan G. G. Tuan sebut dia sebut haliah. Haliah ni reality. The reality. Apa hal? Apa reality? Apa hal awak? Apa reality awak? Hal ni mean reality. Dalam Quran, dia mencerita benda yang semua real. Reality. Okay? Reality. Okay?
Hal sebenar. Benar. Hal sebenar. Yes, hal sebenar. Reality. Okey. Okey. Nabi kata, an-namimatu finnar. Orang yang mengomel ni dalam neraka. Itu adalah hal yang tak boleh nafikan. Jangan banyak mengumpat dalam neraka. Dan orang yang akan masuk neraka juga orang yang mendengar, yang membeli, sama dengan orang yang menjual, balik menyabar balik. Jadi tuan-tuan, awasilah. Ini hadiah. Takut tak bunyi? Takut benar. Takut tapi buat. Sama je. Sama ada niat tak niat sama je. Tulis tu cerita keburukan orang sama je. Sama je. Tapi kau nak tulis yang baik. Jadi dosanya bila kita tangguh, kehidupan kita susah. Jauh dengan Allah. Semayang tak ada tengok Allah. Tunggang-tunggik buat pun tak guna. Kedudukan memang tak akan boleh aman. Sebab Tuhan tak pernah janji orang yang mengumpat ni akan bahagia hidupnya. No, never. Melainkan orang yang mengupatnya duduknya dalam neraka. Takut tak tengok? Jadi jauh diri daripada orang yang mengumpat. Jauh diri. Okay? Nah. Okay. Ataupun dia kata ayat ni kata ya'ishul kufar. Ya'ishul kufar. Hidup orang kafir. Nah. Ya. Benar. Ada si mata lah. Mata lah. Mata ada lah kita. Itu lagi besar lagi. Lagi dia mata tak ada takut kata apa. Ini ya. Boleh ya. Ya. Ada. Dia tukar tuan ambil ni. Hadiah ni bukan yang tadi yang tu bab cerita lain. Dia kata yang isu kufar. Oh ni yang isu. Al-kufar fi bukan fi naim. Naim. Oh itu dia punya apa tu? Sindir tak? Sindiran Orang kafir duduk dalam kenikmatan. Kenikmatan. Bukan syurga. Mewah. Dia boleh langgar habis patah larang dia. Nak tipu nak orang tu boleh kan? Di dunia. Ini hayat. Dia di dunia. Di dunia lah ni. Keadaan sebenarnya. Tapi yang realitinya apa jadi kepada orang kafir? Jadi syurga dunia manusia orang Islam. Syurga Ini ayat ayat Quran. Ayat Quran. Al-Quran. Okey. Okay. Dan tuan ingat hadiah Ingat hadiah C, D, E, F, G, H. Ada berapa semua? 8. Saya kata dulu 11 kan. 11 tu sebenarnya dia campur-campur ni. Ini ada 2, dia campur 1 ni kan. Jadi 8 ni 8 semua. Ayat soal 8. Tuan ingat ni je. Kalau tuan buka dalam buku ni dalam buku ni semua ada lengkap. Nanti kita akan detail. Anak ini ke anak iman? Anak ini. Mi lah. Saya tadi mi keman. Yang ma tu. Mi kan. Itu ma. Dia majrur. Dia majrur. Dia majrur Ustaz. Okey tu. Okey. Yang S tu mahali. Apa nama mahal? Kedudukan. Kedudukan. Tempat. Tempat. Dalam Quran banyak. Makan. Pergi makan. Kalau kita kata al-muslimu fil jannah. Dalam Quran ada ayat tu. Ini ingat tak? Kufar benar. Tak ada. Ada dia. Ini orang kafir di dunia ni nikmat. Sebab semua trafik light dia langgar. Di dunia. Kan? Suka babi semua dia makan pelari. Orang Islam tak. Ni mahaliah. Kita mahaliah. Mahaliah tempat. Okey, kita beri contoh.
Khalidina fiha abada. Mana khalidin? Kekal. Fiha Di dalam abada. Selama-lamanya. Siapa dia? orang Islam. Orang yang Bertakwa. Bertakwa. Itu pun dia Jadi- juga kalau orang yang kufar kali di Nafika, orang kata nak berat. Tengok dalam konteks ayat lah. Ada juga kekal kan? Kekal dalam neraka. Itu mahaliah tu. Mahaliah baik, mahaliah tak baik. Tulis dia khalidina fiha. Khalidina abadan. Mana abadan? Selama-lamanya. Abadi. Abadi. Kalau tuan-tuan boleh, Kekal abadi. kalau boleh baca khalidin ni kekal abadi dalam tu, saya rasa dah cukup dah tu. Tapi masih lagi rasa tak ada ilmu kan. Sebenarnya ada. Baca surah Al-Baqarah tu ramai, majoriti dah boleh faham. Sedar tak? Kita tak sedar kan? Sedar. Sebab ilmu ni dia mujarab tak sedar. Okey? So sekarang ni tuan-tuan, kita pergi kepada ilmu al-ma'ani. Okey? Ada lagi isti'arah. Betul tak? Nombor 4. Nombor 4. Isti'arah. Okey, nombor 4 ya. Ini sudah? Ini sudah? Dah. Okey, harap-harap saling bertutup. Nanti tuan-tuan buat nota sendiri. Kita akan masuk ayat Quran berdasarkan buku ni, dan kita akan catat di mana dalam buku ni dia punya tajuk ni, supaya tuan-tuan senang baca. Okey. Nombor 4 ya. Nombor 4 daripada Madam Musa. Nombor 4 dia kata isti'arah. Isti'arah. Cuba dulu isti'arah. Isti'arah. Isti'arah ni dia pinjam ya, pinjam kataan. Isti'arah. Apa dia ayat yang kita pakai minggu lepas? Isti'arah. Yeah. Surah Ibrahim ayat 2. Itu ayat pelan ayat. Az-zulumat. Yang zulumat dengan Kita pun anzalnahu. Ya. Itu kerja nas minaz zulumat ila nur. Ingat contoh tu, isti'arah. Tapi isti'arah dia ada dua. Satu dia panggil isti'arah tasrih. Tasrih ni terang. Yang kedua isti'arah apa tu dia panggil makniyah. Makniyah ni sini. Makniyah tu. Tasrihiyah tu. Kalau tuan-tuan tengok perhatian ni, mana besar, nak tanya saja, nak tanya jawab tu, mana besar bahagian-bahagian jenis fi'il dengan balaghah? Balaghah ya. Ini baru satu bahagian baru. Kalau fi'il tu ada 11, ada 10 kan? Fi'il sahih ada 5. Fi'il muntah ada 5, ingatlah 10 semua. Balaghah banyak kan? Dia balaghah ni berpuluh tahun belajar ni. Kau nak tengok ada Quran tu. Tapi bila kita dah biasa, tetap dah. Okey, faham Tasrihiyah. Tasrihiyah ni jelas. Ni kita cari daripada Al-Quran. Yang pertama dia kata okey, betul saja. Yang pertama, okey. Yakulu al-asadu. Dia makan singa. Singa sudah makan asal. ya fil mat'am. Singa Di sudah makan di tempat makan di dewan makan. Asal singa. Siapa dia kalau kata singa sudah makan di dewan makan asal? Orang yang pakai singa, orang yang Nama dia budak-budak nakal, dia kata kepada pengetua dia. Pengetua dia, bila pengetua dia, dia tengok untuk rasa makanan tu sebelum budak-budak makan. Saya selalu rasa tapi boring tau. Okey, ni tasrih ya. Dia kata yakulul asadu fil mat'am. Adakah singa betul?
Makan. Kalau dia macam ni, ini dikatakan isti'arah tasrihiyah. Tasriyah pun. Pinjaman yang jelas. Itu bukan singa, tapi itu seorang orang yang kalah. Okey, jelas ya? Terang jelas ya. Jelas. Tasriyah. Kan dia akan confuse dengan yang lain tu. Okey, yang kedua, makniyah. Makniyah ni, makniyah ni sindiran. Sindir. Makna. Makniyah bukan makna. Lebih daripada kinayah sindir. Saya pergi rumah seorang perempuan, tengok, oh saya melihat sekuntum bunga sedang kembang di rumah tu, sedang tersenyum. Mana adakah bunga? Bukan. Oh, jadi orang tu nama Mek Bunga. Di Terengganu ada orang nama Mek Bunga. Maknanya itu makniyah. Oh, sekuntum bunga apa tu sedang berkembang mekar dalam rumah tu, sedang senyum lebar. Jadi ayam lah. Okey, tak. Jadi ini kita kata tabtasimu. Mana tabtasimu ni senyum ya? Tabtasimu al-wardah. Al-wardah, wardah tu fil baiti. Jangan kata fil baiti. Kalau fil baiti mungkin betul-betul bunga ros. Kita kata fil urfah lah. Sebab orang perempuan ni selalu dalam bilik kan. Kita tengok dia sedang tersenyum kan. Ku putih. Popular putih sekarang ni. Fil urfah. Ada siapa beli ku putih je ni? Pakai juga ku putih. Ku putih pakai juga. Okey. Ustaz nak tunjuk sampel putih ke tak? Bukan. Saya ada makan sejenis buah tu. Jenis buah tu saya dapat dari satu tempat dulu. Tapi dah tak ada dah. Lepas tu sekali saya pergi rumah anak murid saya di Syarang. Saya berhenti depan rumah dia bunyi pruk bunyi. Kenapa ni? Inilah buah ni, buah tujuh langit ni. Ya Allah, buah berlori depan rumah dia dulu. Maknanya nikmat tak? Buah tu nak beli susah tu. Tapi depan rumah anak murid saya, Syarang tu, dia tunjuk. Kalau orang bawa buah tu macam buah berangan. Dia pecah, terkabur kan? Makanlah buah tu, sihat badan. Tengok ni, sihat badan. Ayah putih. Okey. Makniyah ni sindiran. Macam kita orang Melayu kata apa? Kias. Makniyah tu kalau kata kiasan boleh tak? Kias. Okey, dan okey, yang akhir sekali kinayah. 5 kinayah. Habis 5 kita balik Minggu depan pula. Biasanya sebenarnya benda-benda ni semua ada dalam masyarakat Melayu. Ya, kinayah. Nombor 5 ya? Kinayah. Ya. Kinayah ni sindir. Kalau kita kata kinayah ni sindir, kita kata di sini dalam bahasa Melayu kita kata simpulan bahasa. Ya, simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Okey. Macam isti'arah tu pinjaman bahasa. Kita meminjam untuk digunakan kerana sebab. Ya. Okay. Kinayah. Okey, kalau kita kata kinayah ada 3. A, B, C. Saya ambil contoh. Fatimah. Contoh di sini.
Fatimah itu Naimah. Apa arti Naimah? Tidur. Fatimah tu tidur. Bukan dia tidur. Naimatul kaffaini. Dua tapak tangan dia tidur. Artinya apa maksud dia? Tak buat kerja. Maknanya tahu apa? Semua jangan. Tak kasar. Fatimah tu dua tapak tangan dia tidur. Tidur di sini mana tahu apa, lembut sangat. Orang tahu buat kerja kan? Malas. Itu Malas lah. malas. Okey, malas. Saya tak kata. ha. Jadi kadang-kadang rugi juga. Kita ada mak tak latih kita. Orang yang tersuara pun tak reti. Kadang-kadang anak perempuan reti lah. Saya dulu pernah duduk di England. Satu orang anak jiran saya datang ke England. Dua orang perempuan datang. Masa tu buat first degree lah, perempuan datang. Saya beli sotong. Saya kata, saya tinggal lah. Tolong bersih sotong ni. Apa tu, saya nak nasi goreng. Tak reti goreng ke? Bersih je lah. Apa dia buat? Dia cukir mata. Dia cukir mata sotong tu. Jadi nampak dua mata ke? Dia cukir. Lepas tu, yang belakang tu macam helikopter kan, ada kipas-kipas kan. Dia buat habis tu. Jadi tinggal macam betul-betul tinggal macam apa tu ni kapal selam. Sabri yang hilang dia punya beli. Aduh, saya kata, saya balik. Saya telefon mak dia. Memang tak berhenti. Ustaz janganlah suruh dia tak berhenti. Jadi sotong tu gini kan. Gini. Ini mata sotong tu. Jadi gelap pula dua ting tu. Gini. Kosong. Dalam tak buang lagi. Dia kata kenapa tak buang dalam tu? Dia kata takut kesian dia. Nak tarik dia kesian. Bila saya balik, saya buka pergi makan dia, sedap pula. Sebab biasa pergi soto kat rumah. Masa tahun-tahun 80-an dulu, 90-an soto murah kan. Dekat England lagi murah. Itulah akibat tak ajar. Dia tuan-tuan balik ajar, rugi tak ajar anak kan. Tuan-tuan, contoh ni bukan sotong tadi, contoh ni. Nanti loki sotong. Aduh. Okey. Ini dipanggil kinayah. Tetapi kinayah tentang sifat. Kinayah anis sifat. Ya? Makna dia apa Ustaz? Fatimah Tidur dua tangan dia. Nak tengok tangan masing-masing tidur tak? Oh, ni tak tidur ni. Ya, ni tangan semua ni keras-keras kan? Tak tidur. Okey, tuan-tuan. Okey, satu lagi. Kita okey, kita kata okey. Zara Ali ni. Zara Ali. Mana Zara Ali? Ila. Okey. Sifat ke Ustaz? B tu bukan Zara. sifat. Zara. Ali. Yun. Zara. Ila. Ali menjarahi ke Ila. Bila Ali. bandar Bila Ali. negeri Negeri. Ya. Ada sifat. Maulidin Nabi. Sifat yang tadi. Tempat lahir Nabi. Jadi Tempat lahir Nabi. Ali telah berziarah negeri Negeri tempat lahir Nabi. Nabi. Ini tempat lahir Nabi ni Madinah lah kan? Jadi dia kinayah tentang Madinah. Kinayah dia panggil kinayah an-mausuf. Ya, kinayah an-mausuf. Dia tadi sifat. Mausuf lah. boleh disifatkan. Jadi Madinah tu dipanggil bila tu Maulidin Nabi. Tempat lahir ya Mekah. Mekah. Nabi lahir di Mekah Belah rumah dia dah diruntuh nak buat pembangunan. Okey. Jadi kinayah ada dua, sifat dan mausuf. Jadi ya. Tidak Ustaz. Mausuf ke tu sudah mu. Mausuf. Mau baris dua. Mausuf. Baris atas wow.
Boleh atas kan bukan domah kan tu. Ini bayar atas. Komputer pembina air. Habis kan. Maulidi. Mau. Maulidi ke Maulidi? Maulidi tu tempat Baris lahir. atas lah, dibariskan atas mau dia. Maulidi. Mau. Ustaz salah. Maulidi. Mana pula saya salah? Ada pula Ustaz salah. Salehmu. Mana dia? Kan baris atas. Maulidi. Maulidi tu tempat lahir. Maulidi apa tu? Maulidi. Tempat lahir. Rasul tempat lahir. Apa tu? Selepas tu apa tu? Nabi. 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 Oh ni betul salah. Ini tadi tak salah. Maulidi. Nabi. Maulid Nabi. Maulidi. Nabi. Sini ya Allah, silap sikit je. Dia tak ada baca dia Tak pandai Ustaz. Standard. Kalau pandai tu tahu je. Tak pandai nak usah. Dia pernah nak betul dia. Dia standard. Kena positif Ustaz. Yes. Think positif. You have to think positif. Tak payah keluar duit untuk berfikir positif kan. Tukarkan pada positif. Jangan risau. Okey, insya-Allah. Yang kedua, Mausuf. Mana ada mausuf? Oh tu mausuf. ni mausuf. Apa mana? Mausuf ni mana orang yang digambarkan. Sifat. Yang disifatkan. Yang disifatkan. Apa yang disifatkan di sini? Nabi. Yang Ni Maulid. Maulid. Negeri ni. Negeri. Negeri ni Maulid Nabi itu sifat mausuf. Mana Tempat lahir Nabi. apa tu? Mekah tu adalah mausuf pada Madinah tu mausuf pada Tempat lahir Mekah. Mekah Maulid Mekah. lahir tempat lahir Tempat Nabi. lahir Mekah. Tempat lahir. Bukan tempat mana apa wafat. Wafat di Madinah. Mekah. Yang kasih Okey kan? Okey. Tuan-tuan ingat ya. Ingat tu, balik ingat betul. Nanti kita akan ulang besok. Yang bayang ni. Kita akan ulang besok. Jadi tuan-tuan tengok. Bayang saja ada berapa subdivision? 5. Kemudian subdivision ada berapa? Setiap satu? Yang satu ada dua. Ada tiga yang lapan. 5, lepas tu 8. Okey, setakat ni itu je dulu. Nanti kita akan pecahkan dalam kitab ni. Dalam kitab ni bila kita pecahkan banyak pecahan lagi. Tasbih ada pecahan. Ni ada pecahan. Tasbih. Nombor 5 ni ada C ke? Tak Ada C. Oh ada. Ada C. Nombor 5 C. Kita bagi contoh dulu C. Ya. Sebagai contohnya C. Okey. Asy-syaja'atu, mana syaja'ah? Batu sejarah. Ha? Sejarah. Keberanian. Sudah Keberanian. Keberanian itu sini kita beri dalam bahasa Melayu, kita ambil pada carta ni dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan adopt daripada Quran. Ya. Asy-syaja'atu fi baiti hantua. Hantua. Baiti hantua. Keberanian tu duduk di rumah hantua. Mana kita kinayahkan kepada hantua lah. Okey. Jadi ini daripada kinayah nisbah. Ini an mausuf, ini an nisbah. Apa ni nisbah? Sandarkan. Keberanian tu kita sandarkan kepada rumah hantua. Okey. Boleh? Tuan-tuan kena belajarlah sungguh-sungguh balaghah ni. Ya. Tak sempurna kalau kita tak belajar balaghah. An-Nasbi. An-nisbatin. Nisbah. Nisbatin. Ya. Nisbatin. Nisbatin lah. Ya. Tuan-tuan. Mim, nun, sin, ba, ta. Nisbatin. Ini mau, su, bin. Ini sifatin. Kenapa sifatin? Ada an. Pada an. Kalau macam tu, ke mana dah tu? Kan? Oh mesti ada an Ustaz. Tak mesti. Bila ada an, kena sifatin lah. Sebab harap jarang kan. Harajan. Dari sifat.
Sifat tu makna apa Ustaz? Sifat tu maknanya adjektif. Objektif. Adjektif. Adjektif. Sifat. Adjektif. Adjektif. Sifat. Adjektif. Okay. No problem. Okey pun betul dah. Anisbatin kita belajar Kita nisbati tu sandaran. sandaran. Kita sandarkan keberanian tu. Kan bukankah sandar ni mudah? Betul. Ini nisbah. Betul, Ada tapi dua makna, dalam balagha pakai nisbah. Oh, Itu akhir mudah. Mudah ni makna dia sandaran zahiri. Ini sandaran makna. Nisbah tu makna. Tapi kalau mudah ni benda yang yang disandarkan tu benda kan, sama ada benda nampak atau tidak nampak. Makna. Macam keberanian tu kita nampak tak ada di rumah tu. Tak nampak kan? Dia tak ada benda yang boleh kita nampak kan? Itu dia kata nisbah. Adjektif ya. Jadi adjektif. Fi baiti hang tua. Hang tua tu tak ada baris. Fi baiti ada. Tak ada tu. Sebab baiti tu kita kata fi baiti, sebab baiti tu mudah ini. Ya? Ini fi baiti. Dan tempat lain ni dia buat dalam hangon tua pun. Nak baris tak? Padam tu. Tuan nun. Hang tua tu. So tuan-tuan insyaAllah stay on your track insyaAllah. Kita bersyukur kepada Allah. Minggu depan kita sambung lagi dengan Badik dan juga yang satu lagi. Lepas tu tuan-tuan kalau boleh bawa apa tu artikel dakwah Ibrahim ni, kita baca 30 ayat dalam dakwah Ibrahim ni di mana ada bayat, fasih dan balaghah. Sebab tuan-tuan dah faham ni kan? Dah faham dah maknanya. Kalau saya kata qalu na'budu asnama, siapa kata? Mereka berkata kami semua berhala. Siapa mereka? Ingat tu? Mereka itu adalah orang kafir lah. Okey. Hal yasma'unakum istadun. Adakah kamu dengar mereka? Ya, bila kamu panggil mereka? Itu siapa kata? Ibrahim kata kepada apa tu orang kafir kan? Qalu mereka berkata bal wajadna, kami dapati aba'ana, ibu bapa kami yaf'alun, buat. Ini siapa jawab? Orang kafir. Okey. Kalau dia tanya, okey. Anak apa tu? Ni. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Siapa jawab tu? Ibrahim. Wa iza maridtu fa huwa yashfi. Bila saya sakit dia sembuh. Siapa kata? Ibrahim. Wallazi yumituni thumma yuhyi. Ibrahim. Itu semua balaghah. Itu semua balaghah dalam tu. Fasalah pun semua balaghah pun ada, majaz pun ada. Saya ada extra. Ada? Siapa tak bagi ambil lah. Sekejap, ambil. Okey. Kalau macam Ustaz kata tadi, Faiza Marifu bahwa yang ini, jadi macam mana balaghah? Di sana. Iza. Di mana? Iza. Balaghah. Belum sampai lagi. Semua istifham balaghah tu. Tapi belum sampai lagi, itu balik. Semua huruf taukid, inna, anna, itu balaghah. Ya. Inna pun pakai. Macam mana dia balaghah? Balaghah belum sampai lagi ni? Mana belum sampai? Belum lagi. Ustaz ada. Ya. Tapi dulu saya kata inna tu ada taukid. Dia tak ada balaghah tu. Sekarang ni inna tu ada balaghah. Istifham ada balaghah. Jadi kan saya katakan bila balaghah ada nama kan? Anak jahil. Anak jahil. Apa dia? Jahil tak? Jahil? Jahil. Allah, kita jangan fikir apa yang lepas, kita fikir apa yang kita hadap. Yang kita hadap ni kita dah ada tempat belajar. Kita belajar lah. Do'ifun. Ya? Tak apa. Jadi, terima kasih. Miskin. Miskin ni fakir. Fakir.
Ini belajar. Ada. Apa yang fi akhir? Doa lagi Ustaz. Alhamdulillah. Itu badik, tu badik. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.